Muhammad nama diberi. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ta'ala, dengan segala puji bagi Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersempena dengan bulan Rabiul Awal, maka sudah pastinya kita dapat mengingat semula, mengenang kembali satu sejarah yang amat besar apabila kita sebutkan tentang nama bulan ini, iaitu Rabiul Awal. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu ungkapan yang cukup signifikan kepada kita berkaitan dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini ialah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi tuan-tuan, kalimat rahmatan lil alamin, inilah merupakan satu kalimat keramat yang cukup rapat, jelas dan amat hebat apabila kita kaitkan dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Said Qutb pernah berkata dalam tulisannya berkenaan dengan ayat ini, khusus kepada rahmatan lil alamin, Allah SWT telah mengutuskan Rasulnya sebagai rahmat kepada seluruh manusia agar baginda sallallahu alaihi wasallam memimpin maklumat manusia ke jalan hidayah, dan tiada yang menerima hidayah itu melainkan golongan manusia yang mempunyai kesediaan untuk menerimanya, walaupun rahmat itu merangkumi orang yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan satu anugerah kurniaan Allah SWT yang memberi erti yang amat besar dalam sejarah kehidupan, dalam sejarah tamadun, dalam sejarah, bagi segala sejarah berkait dengan umat manusia. Tuan-tuan, rahmat Rasulullah SAW inilah yang membawa perubahan ketamadunan, meliputi aspek akidah, meliputi aspek syariat, meliputi aspek akhlak, yang akhirnya dengan akidah itu menjadikan akidah yang unggul, yang akhirnya menjadikan syariat itu syariat yang syumul, dan akhlak yang dizahirkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan akhlak yang luhur. Tuan-tuan, berkaitan dengan soal akidah, Rasulullah SAW telah membawa perubahan yang besar kepada umat manusia dengan mengangkat martabat dan kemuliaan manusia. Kita sedia maklum daripada kehidupan jahiliyah yang bertunjangkan kepada hawa nafsu, kesesatan, penyembahan berhala, akhirnya berubah kepada akidah yang suci yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia Rabbul Jalil yang selayak-layaknya disembah oleh umat manusia daripada dahulu sampai hari ini. Tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad SAW membawa risalah tauhid yang diiktiraf di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, Inna dina indallahil Islam. Inilah yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan kalau kita merujuk kepada satu surah yang lain, surah Al-Anbiya ayat 25,
firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat ini tuan-tuan bermaksud, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seseorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu beribadahlah kamu kepadaku. Jadi jelas risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aspek akidah. Malah Nabi Muhammad SAW bermujahadah, bukannya dengan sambil lewa, bukannya dengan santai-santai, dengan sepenuh hati, setulus jiwa. Nabi Muhammad SAW membawa umat manusia kepada akidah yang benar dengan cara yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Sebab itu ianya terus kekal sampai hari ini dan sentiasa berkembang, bertambah dan membiak. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah dia aspek akidah yang Nabi bawa supaya kita terus hidup dalam beragama yang tulus, benar dan hakiki, serta menolak segala perkara-perkara yang berkait dengan syirik, khurafat dan karut. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkait dengan aspek syariat pula, apa yang disebut tadi rahmatan lil alamin, merangkumi dengan aspek ini yang kedua. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah memberi satu pasak yang cukup kukuh dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bertamadun dengan tamadun yang berlapikkan kepada sumber-sumber yang amat jelas, Al-Quran, Al-Hadis An-Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyaksikan bahawa Nabi Muhammad SAW begitu bersungguh-sungguh melebarkan risalah syariat Islam, bermula dengan yang paling dekat, hampir paling mudah, barulah kepada yang lebih luas, sukar dan mencabar. Bermula dengan keluarga, diikuti dengan para sahabat, diikuti dengan kaum, diikuti dengan yang lebih besar, umat manusia di semenanjung tanah Arab, yang akhirnya Islam berjaya ditegakkan sebagai sebuah sistem pentadbiran negara Islam yang diiktiraf oleh semua. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam benar-benar membawa keyakinan bahawa syariat Islam ini merupakan satu sistem yang terbaik dan sempurna untuk diamalkan di dalam kehidupan manusia. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu dan telah aku cantikkan, telah aku cukupkan nikmatku bagi kamu dan aku redha Islam sebagai agamamu. Jadi tuan-tuan, jelas kepada kita bahawa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan satu sistem kehidupan yang komprehensif, merangkumi segala aspek kehidupan, baik dalam sistem pentadbiran, perundangan, kewangan dan macam-macam lagi. Tidak ada satu pun terlepas daripada ianya dapat dicedok daripada Islam. Islam telah menetapkan satu standard kehidupan yang terbaik untuk mengatur perjalanan hidup manusia di bumi ini, bermula daripada fasa kelahiran hinggalah berakhirnya kehidupan kita menemui Rabbul Jalil yang disebut sebagai kematian. Inilah termasuk dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan manusia sesama manusia dengan penuh keseimbangan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak mungkin syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan satu perkara yang sia-sia dan tidak mempunyai makna, sedangkan Nabi Muhammad SAW telah bermujahadah, telah berjuang mati-matian untuk kebaikan ummah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW demi kesejahteraan seluruh alam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh itu
Menjadi satu kewajipan kepada kita untuk kita ini yang bergelar beriman untuk aplikasikan, amalkan keseluruhan hidup di bawah naungan syariat Islam, dan bukannya kita mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian. Sebab ini Allah telah katakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini semua kita jelas. Dan tuan-tuan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rahmatan lil alamin, bagi aspek yang ketiga ialah akhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya mendidik umat manusia yang dahulu kita kenal sebagai jahiliyah, ataupun daripada kalimat yang lebih mudah jahil ini, membawa kepada insan yang mulia, daripada umat manusia yang zalim kepada adil, daripada umat manusia yang degil kepada bertimbang rasa. Subhanallah. Inilah dia jasa sumbangan yang hebat daripada titik peluh Nabi Muhammad SAW dalam aspek aqid, dalam aspek akhlak. Bagi dia bukan sahaja membawa, malah bagi dia sendiri menjadi suri teladan yang sempurna sepanjang zaman, mencakupi semua aspek demi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup umat manusia di dunia dan juga di akhirat, dulu, kini dan selamanya. Firman Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya tuan-tuan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kamu yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingati Allah. Jadi jelas di sini Rasulullah SAW antara tugasnya ialah menyempurnakan akhlak umat manusia menurut Islam. Imam Malik rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Inilah dia tuan-tuan. Dengan itu kita amat yakin dengan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajar kita supaya berbudi pekerti tinggi dalam aspek pertuturan, dalam aspek perbuatan, dalam aspek apa yang tak nampak, iaitu dalam hati kita. Bukan itu saja, Nabi mengajar kita supaya berkasih sayang, menyantuni sesama kita, sesama masyarakat di sekeliling kita, serta menolak sebarang bentuk kekerasan, keganasan. Malah Nabi Muhammad SAW telah mendidik kita berbuat baik bukan sahaja sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk-makhluk yang lain termasuk alam sekitar. Subhanallah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh itu risalah Muhammad SAW ini telah menjadi rahmat kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Syariat yang diturunkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW memanglah pada mulanya kelihatan aneh dan ganjil pada pandangan hati manusia, kerana wujudnya jurang yang jauh antara realiti hidup duniawi dengan realiti hidup rohaniyah. Namun akhirnya telah terbukti risalah ini telah membawa rahmat kepada tamadun manusia seluruhnya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Dr. A'id Al-Qarni
dalam bukunya Rahmatan lil Alamin ada menyebut beberapa tafsiran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan rahmatan lil alamin. Selain itu, baginda sallallahu alaihi wasallam membela umat manusia yang lemah, yang tertindas, terkebelakang dan terpenjara dengan pelbagai kezaliman. Dan yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengangkat maruah umat manusia. Maruah umat manusia ini diangkat ke tempat yang sewajarnya. Dan keempat, baginda sallallahu alaihi wasallam membina satu tamadun baru di antara sekian tamadun yang sedia ada, dan ianya menjadi tamadun yang paling tinggi nilainya sehingga kekal sampai hari ini, sebagaimana kekalnya Al-Quranul Karim. Dan kelima tuan-tuan, rahmatan lil alamin juga adalah boleh ditafsirkan sebagai baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan masyarakat semenanjung Arab yang tandus tanpa wujudnya sungai, kebun, tumbuh-tumbuhan, akhirnya dan dapat menjelajah dan berkembang ke seluruh pelosok bumi. Masyhur, maju yang kita dapat lihat pada hari ini ada di bumi semenanjung tanah Arab, ataupun lebih tepat ketika ini ialah negara Arab Saudi serta negara-negara jirannya yang juga merupakan negara-negara Arab. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita berpegang teguh dengan dua perkara yang Nabi telah tinggalkan kepada kita. Bukannya harta, emas, dirham, dinar, tetapi Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kepada kita Al-Quranul Karim dan juga sunnahnya, hadisnya yang menjadi panduan dan teras kepada perundangan kita untuk kita selamatkan diri serta masyarakat dan umat untuk kekal bahagia di dunia juga di akhirat. Ini juga telah dinyatakan oleh Imam Malik bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabihi. Ini yang dikatakan tadi, Nabi tinggalkan kepada kita. Kalau kita dapat pegang sampai bila-bila, kita tidak akan sesat, malah kita akan terus maju, berkembang dan terus berdaya saing sampai hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa jua yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah ia, dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya. Jadi marilah kita mengambil iktibar daripada nas-nas yang telah disampaikan tadi itu tadi, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai panduan kepada kita untuk kita melihat tentang keunggulan Nabi Muhammad SAW, dan lebih tepat apa yang dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Kita berhenti sejenak untuk kita sambung lagi selepas ini dengan sesuatu yang lebih menarik, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuan-tuan, dalam bicara yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang terakhir, yang disebut sebagai Khatimul Anbiya. Dan apabila kita bicarakan soal Nabi ini, maka yang menjadi satu perkara yang cukup unik dan membawa kepada kita satu tarikan untuk kita terus mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW ialah
perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan satu istilah sirah nabawiyah. Bukan itu sahaja, Nabi ini kita kenal ianya terlibat dalam banyak perkara, dalam perjuangan, dalam perniagaan, dalam politik, dalam kepimpinan, dalam cara beribadah. Oleh itu, dengan adanya bulan Rabiul Awal sebagai satu isyarat kepada kita tentang bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, maka ulama bersepakat kepada kita untuk memaklumkan kepada kita keharusan menyambut Maulidur Rasul. Ini dinyatakan oleh antaranya Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Dr. Yusuf Al-Qardawi, Dr. Wahbah Zuhaili, Syekh Mutawali Asy'arawi, dan banyak lagi, dan ramai lagi. Jadi tidak timbul isu untuk kita menyambut Maulidur Rasul, apatah lagi dengan adanya sambutan ini kita sentiasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW dalam arti kata melaksanakan seboleh-bolehnya apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, dan apa yang Nabi Muhammad SAW tetapkan untuk kita jadikan amalan dan panduan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini juga merupakan satu usaha yang murni, usaha yang baik dalam menanam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab yang telah dibacakan sebelum ini pada ayat 21, itu menunjukkan bahawa demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW contoh ikutan yang baik, uswatun hasanah. Ayat ini yang kita nak pegang sebagai asas supaya ianya tidak bercampur baur dengan perkara-perkara yang tidak betul. Sebab kita nak ambil perilaku yang betul, yang baik dan betul ini ialah daripada Al-Quran, daripada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik tetap baik, tidak bercampur dengan yang tak baik. Yang tak baik tetap tidak baik, tidak akan bercampur dengan yang baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bersempena dengan bulan kelahiran ini juga, iaitu bulan Rabiul Awal, selain baginda Nabi Muhammad SAW ini sebagai Rasul terakhir yang wajib kita imani, baginda juga adalah merupakan pemimpin umat yang wajib kita taati dan kita patuhi perintah dan juga larangannya, yang Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 59. Dan ayat ini sering dibacakan oleh khatib di negeri Johor khususnya, malah di mana-mana oleh penceramah-penceramah, oleh alim-alim ulama. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan juga pemimpin-pemimpin di kalangan kamu, dan jika kamu berbantah-bantah, fa in tanaza'tum, maka panduan yang Allah beri, Allah ajar melalui syariat Nabi Muhammad SAW, farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kita kena kembali. Kita kena kembali kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan kita kena kembali kepada Rasul, iaitu sunnah-sunnahnya dan hadis-hadisnya. Ini, kalau kita kembali, ini bermakna kita telah pun beriman dengan Allah. In kuntum tu'minuna billah. Dan kita telah beriman dengan hari akhirat. Maknanya kita tak mau
balasan di penghujung kehidupan kita di hari akhirat ialah balasan yang buruk. Sebab itu kita nak kembali kepada Allah, Al-Quran, dan kita nak kembali kepada Ar-Rasul, iaitu hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ketaatan kita kepada Nabi ini, Ar-Rasul, yang dinyatakan Al-Quran tadi, surah An-Nisa ayat 59, bukan sahaja ketika Nabi masih hidup, malah ianya tetap kekal berlaku setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan pemimpin sepanjang masa. Dan tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adakah kita berada dalam luar skop daripada skop kepimpinan? Tidak, tuan-tuan. Malah kita adalah pemimpin, paling tidak minimum sekurang-kurangnya pemimpin kepada diri sendiri, iaitu membawa diri kita ini daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala, elakkan, bawa kepada jalan-jalan kebenaran. Kata Allah Ta'ala dalam Quran Karim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memperingati Nabi Muhammad SAW ini bukan sahaja di bulan Rabiul Awal, tuan-tuan. Memang betul, semalam sahaja kita di tanah air yang tercinta ini ialah 12 Rabiul Awal. Maka di seluruh tempat, di seluruh media membicarakan perkara yang sama, iaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ianya berlaku di bulan Rabiul Awal, sempena bulan Rabiul Awal. Bukan, tuan-tuan, bukan semata-mata bulan Rabiul Awal, tapi kita kena ingat, kita kena kenang, kita kena memperingati Nabi Muhammad SAW sepanjang masa. Kita kena Allah perintahkan kepada kita untuk ingat, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sepanjang masa, sebagai tanda kasihnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Allah kata, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, yang sering dibacakan oleh khatib-khatib pada hari Jumaat. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka datanglah seruan kepada orang-orang yang beriman dengan satu perintah, sallu alaihi, untuk perintahkan kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita sebahagian daripada orang yang beriman, iaitu kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam sejahtera ke atas Nabi Muhammad SAW sebagai satu penghormatan yang sepenuhnya. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu kita telah pun diajarkan tentang selawat ini, yang kita telah amalkan dalam Al-Quran, dalam solat kita, yang dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang sebelum itu kita awali dengan memberi ucapan selamat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, justru menyambut bulan ataupun menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita terus sentiasa menghayati sirah nabawiyah, menghayati perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi semua peringkat, para pemimpin yang berada di atas, para pemimpin yang berada di tengah, para pemimpin yang berada di bawah, para pemimpin yang berada dalam diri sendiri,
mestilah memimpin dengan berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, laksanakanlah kepimpinan ini dengan seadil-adilnya, dengan penuh rasa takwa, dan berakhlaklah dengan sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau siapa pun kita. Tanamkanlah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Khususnya pada hari Jumaat. Selawat hari-hari, selawat setiap masa, selawat setiap saat. Tetapi kita memberikan satu lagi selawat khusus pada hari Jumaat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan ini bertepatan dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat An-Nasa'i. Kata Nabi, an Aus bin Aus anin Nabi Muhammad SAW, anin Nabi SAW qala, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi qubida wa fihi nafhatu wa fihi sa'qatu fa'akthiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hadis daripada Aus bin Aus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, hari kalian yang paling utama ialah hari Jumaat, kerana pada hari Jumaat Nabi Adam dicipta, kerana pada hari Jumaat Nabi Adam diwafatkan, kerana pada hari Jumaat ditiupkannya sangkakala menjelangnya hari kiamat, dan pada hari Jumaat manusia dijadikan terhapus segala-galanya. Maka perbanyakkanlah selawat, selawat kepadaku, kerana selawat kalian disampaikan kepadaku. Jadi inilah kelebihan berselawat setiap masa, apatah lagi ianya dilakukan pada hari Jumaat. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kenapa kita perlu sentiasa mengasihi Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW ini dengan sepenuh hati? Sebab ianya satu tuntutan yang telah Allah nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya jika kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Nescaya kamu akan disayangi oleh Allah Ta'ala dan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kamu. Dan Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita sama-sama terus mengajak, membimbing diri sendiri dan juga mereka yang hampir dengan diri kita, yang dekat dengan diri kita, akan sentiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita berehat sebentar. Kita akan sambung lagi selepas ini. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah terbukti betapa luasnya rahmat Allah SWT kepada seluruh alam. Sebagaimana nyatakan di awal tadi, rahmatan lil alamin. Allah inginkan kepada kita supaya kita mendapat petunjuk dan hidayahnya, sebab kita adalah manusia, sebaik-baik makhluk. Malah Allah beri satu pengkhususan kepada orang-orang yang beriman. Allah SWT memperlipat gandakan rahmatnya
dengan kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 28 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya iaitu Muhammad, supaya Allah memberikan kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya yang untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak, serta diampunkannya dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah rahmat dalam perutusan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan juga Rasul. Apa juga yang datang dari sisi Nabi Muhammad SAW, sama ada dari sudut pegangan akidah, amalan bersyariat dan pedoman akhlak, adalah berasaskan kepada bimbingan wahyu ilahi yang wajib kita patuhi, yang wajib kita teladani. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi ini merupakan nikmat yang teragung, iaitu nikmat kita manusia menerima Rasul akhir zaman, Rasul yang terakhir, Khatimul Anbiya. Ini merupakan satu nikmat yang teragung yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu dengan dinyatakan hadirnya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita ini, maka dua nikmat yang teragung itu ialah nikmat iman dan Islam. Kerana dua-dua ini datangnya daripada ajaran dan bimbingan serta tarbiyah daripada Nabi Muhammad SAW. Ianya adalah hasil pengorbanan dan perjuangan baginda SAW dan para sahabat sejak 1400 lebih tahun yang lalu. Bermula dengan golongan yang minoriti, golongan yang tertindas, akhirnya membentuk kerajaan, empire yang cukup hebat. Malah pada hari ini kita cukup berbangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu sahaja, malah ada di kalangan yang bukan muslim turut mengkagumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu boleh berlaku kepada diri mereka, maka ianya patut lebih dirasai kekaguman itu bagi diri kita yang telah pun kita akui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang beriman dengannya. Tetapi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, persoalan, adakah kita ini benar-benar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola dan sebagai contoh ikutan? Ini persoalan. Kita kata kita menyayangi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, yang kita lafazkan dalam syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bagaimana dengan keterampilan kita? Bagaimana dengan pertuturan kita? Bagaimana dengan perbuatan kita? Bagaimana dengan apa-apa yang terlintas dalam sanubari kita? Tanda soal. Adakah ianya selari dengan apa yang kita kata kita sayang kepada Nabi Muhammad SAW, tapi amalannya sebaliknya ataupun benar-benar mengikuti panduan dan ajaran Nabi Muhammad SAW? Itu diri kita. Persoalan lain, adakah ahli keluarga kita mengamalkan gaya hidup Muslim sebagaimana ahli keluarga Nabi Muhammad SAW? Persoalan lain, adakah sahabat-sahabat kita mengamalkan gaya hidup Muslim sebagaimana amalan para sahabat Nabi Muhammad SAW? Ini persoalan-persoalan yang masih menghantui kita, walaupun kita mengaku kita ini menyayangi Nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW, kita sambut dengan besar-besaran. Walaupun pada hari ini ada pandemik COVID-19, kita sambut secara ikut kemampuan, tapi persoalan tadi. Dan
dan lebih mendukacitakan wujud generasi masa kini yang hanya kenal nama dan mendakwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW tetapi tidak mengamalkan cara hidup Nabi Muhammad SAW, tidak mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Itu yang dinyatakan dalam Al-Quran, yang telah dinyatakan di awal tadi juga. Dan sebagai ulangan, Allah berfirman dalam surah Ali Imran dalam ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sudah ada satu jaminan, Allah akan sayang kita, Allah akan ampunkan kita kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kita cinta kepada Ta'ala, kepada Allah SWT. Tapi nampaknya dengan jaminan ini belum cukup meyakinkan umat pada hari ini, generasi yang ada pada hari ini. Ini yang kita bimbangkan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jika kita tidak merasa rindu dan kasih terhadap Nabi Muhammad SAW di dalam jiwa, bagaimana mungkin kita mampu mengamalkan dan memperjuangkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian? Jadi ia tidak boleh bermain di bibir semata-mata, seperti menanam tebu di bibir. Hanya manis kata-kata semata-mata, retorik. Dan bagaimana pula mahu mendambakan syafaat? Bagaimana kita nak mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, sedangkan kita di dunia ini belum mantap dalam menzahirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Malah kita ketika suasana pada hari ini, apabila Nabi Muhammad SAW dihina ataupun sunnahnya dipermainkan, tetapi kecintaan kita dalam keadaan yang selamba, biasa, semacam tidak ada apa-apa, langsung tidak ada sensitif dalam diri kita. Nabi Muhammad SAW, Allah ceritakan, Allah tunjukkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, juga telah dinyatakan di awal tadi, dan sebagai ulangan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah pada kamu, pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Allah yang kata supaya kita ikut diri Nabi Muhammad SAW, sebab di dalam diri Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah. Tapi inilah persoalannya, setakat mana, sekadar mana? Adakah ianya bermusim? Adakah ianya apabila kita ini dikejutkan dengan satu-satu isu sebagaimana yang berlaku pada hari ini? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sentiasa meneladani, mencintai Nabi Muhammad SAW ini sepanjang masa. Antaranya ialah dengan mencontohi sifat rahmah dalam menyentuhi ahli keluarga, tuan-tuan. Kalau kita nak ikut antaranya, banyak. Meskipun Nabi Muhammad SAW berada dalam kesibukan sebagai pemimpin, baginda tetap meletakkan keluarga sebagai keutamaan. Baginda sentiasa membantu melaksanakan kerja-kerja rumah tangga dan sering berbincang bersama isteri-isteri baginda sebelum membuat satu keputusan. Baginda bersikap lemah lembut. Baginda sering bergurau senda. Baginda tidak mudah marah, apatah lagi memukul isteri. Baginda juga merupakan seorang bapa yang penyayang, lebih-lebih lagi terhadap anak perempuan. Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW telah bersabda,
khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik perilaku terhadap ahli keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik dalam kalangan kamu terhadap keluargaku. Subhanallah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai seorang Rasul yang membawa rahmat, Rasulullah SAW benar-benar telah mempamerkan rahmat dalam kehidupan baginda, dalam pergaulan baginda. Baginda tidak pernah mencerca, baginda tidak pernah mengutuk, baginda tidak pernah menghina, baginda tidak pernah melaknat golongan yang lain, apatah termasuk golongan yang bukan Islam dalam dakwah baginda. Imam Muslim radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda menceritakan, beliau menceritakan, qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin, qala inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Subhanallah. Hadis ini bermaksud Rasulullah SAW diminta, ya Rasulullah, doakan kebinasaan ke atas kaum musyrikin. Sahabat-sahabat minta macam tu, tetapi Nabi menjawab, sesungguhnya ini aku diutuskan bukan sebagai pelaknat, lam ub'ath la'ana, tetapi sebagai pembawa rahmat. Wa innama bu'ithtu rahmatan, rahmah. Subhanallah, tuan-tuan, inilah ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang kita kena contohi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita jadikan ini sebagai satu garis panduan yang cukup jelas, padu, untuk kita menyatupadukan seluruh umat manusia, seluruh umat Islam di tanah air kita ini khasnya, dan seluruh umat manusia yang berada di tanah air kita ini amnya. Bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah, ianya adalah merupakan tanggungjawab bersama, selaras dengan apa yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi pembawa rahmat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita mengambil iktibar dalam hal menyambut Maulidur Rasul, tidak kiralah tahun ini, tahun hadapan, dan sampai bila-bila. Maka hendaklah kita bersyukur dengan anugerah Islam dan iman, hasil pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ajaran Islam. Tuan-tuan, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh meneladani, mencontohi sirah Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnahnya yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tuan-tuan, marilah kita menyantuni seluruh manusia, termasuk yang bukan Islam, dengan akhlak mahmudah bagi mempamerkan kemuliaan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menghayati, merenungi satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 105 hingga 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan demi sesungguhnya kami telah tulis dalam kitab-kitab yang kami telah turunkan sesudahnya, ada tulisannya pada Lauh Mahfuz, bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadah kepada Allah dengan berilmu. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah, dan kalau ada salah silap saya mohon maaf zahir dan batin. Marilah kita sama-sama mencontohi, meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad
SAW sampai bila-bila. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu